Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Saya kali ni saya nak kongsikan macam mana cara nak menggunakan apps Subway di Korea yang akan memudahkan pergerakan kita kalau kita travel ke Korea dengan menggunakan Subway. Okey, pertama sekali download di Google Play ataupun di App Store. Cari saja apa ni? Subway Korea. Type je Subway Korea. Tengok ni, yang kuning ni, itulah dia. So, boleh install macam biasalah. Okey. Selepas install, dah setting apa semua, kita buka. Dan ini adalah ini kalau tengok macam ni, dia memang macam wah banyaknya line, macam serabut, macam mana kan. Okay, tapi apps ni sebenarnya memudahkan kita. So kita boleh setting. Ada beberapa wilayah yang kita boleh tengok. Tekan saja di sini. English kalau nak guna Hangul Kotera boleh juga kan. Okay, pilih nak kalau kita di Seoul, Seoul lah. Kalau Busan, Busan, Daegu, Daejeon ataupun Gwangju. So saya akan tunjukkan contoh untuk Busan, untuk Seoul. Dan lepas tu boleh buat sendirilah. Okay, so ini Seoul. Ada banyak line, saya pun tak ingat berapa line 7 kot, 7, 8 ni. Ada 8 line, 9 ambil kau. 9 line dan dia ada juga untuk ITX. Ini ada juga route lain lah, line lain. Okey, kita akan tengok, saya akan tunjukkan cara untuk cari. Okey, katakanlah kita ni baru sampai Seoul, kita duduk di area Myeongdong katakan. Okey, klik dekat gambar ikon kereta api tu, kemudian search. Okey, search. Contohnya kita ni duduk di Myeongdong. Myeongdong. Tekan saja play untuk departing station. Kemudian search. Apa pula ni? Salah. Kemudian back. Back balik. Lepas tu kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke Nami Island lah kata. Nami Island stationnya ialah stesen Kapyeong. Okay, Kapyeong ni sebab dia adalah kita punya destinasi, jadi tekan yang stop ni. Okay, designated as arrival station. So back balik dan dia akan calculate. Kita pun dapat tengok. Ini secara gambaran ni lah. Yang kuning ni adalah route, laluan mana. Tanda merah yang bulat-bulat merah tu adalah di mana kita perlu transfer. Okay, perhatikan di sini time required, maknanya perjalanan kita 1 jam 41 minit. Ada melalui 29 stesen, 3 kali transfer dan tambangnya ialah 2,250 won. Okay, nak tengok lagi detail, besarkan saja. Ni start tadi kan, Myeongdong, lalu Jemuruh. Kemudian tukar dari line biru muda, line 4 tukar ke line ungu, line 5 di Dongdaemun History and Culture Park. Okay, kemudian tukar lagi di mana? Di Gunja. Gunja tukar ke line hijau lumut. Line hijau lumut tukar ke Sangbong. Sangbong terus sampai ke Kapyeong. Okay. So itu cara dia. Okay, dan kita boleh tengok juga, klik detail info, kita tengok lebih jelas di sini. Okay, kalau perhatikan ni ada timing kan. Boleh tengok kalau kita kata nak keluar, nak naik train pukul 10.06 minit lah katakan. Klik je 10.06 minit. Kemudian dia akan bagi kita tahu estimated time arrival pukul 11.41 pagi. Contoh macam tu lah. Okay, perhatikan ada ditulis di sini
faster transfer, ninth car, first door, tomorrow direction, two stations. Ni semua kita perlu baca kalau kita tak biasa lagi. Okay, maksudnya kita nak naik train, turun dekat platform tu dia ada dua, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita nak naik yang mana satu? So kita cari yang tomorrow direction. Okay, dari stesen Myeongdong ni cari yang tomorrow direction. Faster transfer ni maksudnya nanti kan kita akan transfer di Dongdaemun History Culture Park. So kita akan transfer di situ nanti. Pintu train yang paling dekat dengan tempat untuk kita tukar train tu, tangga ke apa, ialah jika kita duduk dalam gerabak yang ke-9, pintu yang pertama. Macam tu. Macam mana nak tahu? Di platform ada tulis. So, kalau betul-betul nak cepat rushing, ikut situlah. Tapi tak semestinya. Kalau tak pun tak apa jugalah. Cuma jalan lebih sikit. Kita tengok semua ada tukar. Exit door, kiri atau kanan. So di sini pun kita boleh standby. Sebab kadang-kadang bila peak hours, orang sangat ramai, kadang-kadang kita tersepit dekat pintu sebelah kanan, sedangkan kita perlu exit sebelah kiri. So dengan adanya exit door ni, maklumat exit door right side ke left side ni, kita dapat bersedia lebih awal. Macam Kapyong ni exit door both side. Okay. Dan satu lagi cara, kalau tadi cara yang katakan kita tak tahu lokasi di mana kan, tak tahu Incheon tu di mana, tak tahu Gangnam dekat mana apa semua. Tapi kalau kita tahu, kita boleh terus je klik di dalam map ni lah. Contohnya kita menginap di area Dongdaemun di sini. Ada dua ni, jangan confuse. Dongdaemun dengan Dongdaemun History and Culture Park. Okay, kita menginap di Dongdaemun. Okay, terus je macam tu ni klik dekat nama stesen tu dan depart from. Kita nak pergi mana dari Dongdaemun ni? Kita nak pergi ke Digital Media City. Digital Media City di sebelah sini. Tak nampak dah. Mana? Ni Digital Media City. Okay. Terus klik arrive at. So dia akan klik juga macam tadi jugalah. So tengok detail info. Okay, so ini adalah antara pemudah kita untuk, terutama untuk yang berjalan sendiri di Korea. So boleh download free saja dan buatlah apa yang patut. Okay. Depart from, katakan kita duduk di kawasan Iwa. Kalau tak ada transfer ataupun transfer sekali. Satu lagi saya lupa. Kita boleh pilih sama ada nak fastest ataupun nak fewest. Fastest yang paling maknanya yang paling cepat lah, 42 minit saja kan. Tapi dia kena transfer 2 kali, 16 stesen. Kalau fewest, tak payah transfer, tambah extra 2 minit saja. So kita decide berdasarkan masa yang kita ada dan keselesaan. Ada orang macam tak apalah jalan lama pun, janji tak payah transfer kan. Sebab dia memang leceh jugalah kalau transfer ni. Ada orang dia nak cepat pun 2 minit je beza. Cuma kena transfer sampai 2 kali. So itulah dia ceritanya bagaimana menggunakan apps G-Hachol ataupun Subway Korea. So selamat menggunakan apps, selamat berjalan di Korea Selatan.